Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni Fadailus Sadaqat. Fadlat sedekah lah, kelebihan-kelebihan sedekah. Jadi karang di Syekhul Hadis Hadrat Maulana Muhammad Zakaria rahmatullah alaih. Kita sambung pula bab celaan terhadap dunia lagi. Di Hadrat Fudail radhiyallahu rahmatullah alaih berkata bahawa memasuki kesibukan dalam urusan dunia mudah, tetapi keluar daripada kesibukan urusan dunia ini amat sukar. Salah seorang warak berkata, aku heran atas orang yang yakin bahawa mati itu pasti akan tiba. Cuma tidak diketahui bilakah masanya saja, namun dia boleh bergembira atas suatu perkara dunia. Aku heran ke atas orang yang yakin bahawa Jahannam itu wujud, dan ia tidak tahu apakah akibat akan berlaku pada dirinya. Sendiri tak tahulah. Kemudian bagaimanakah dia boleh ketawa atas suatu perkara? Aku juga heran ke atas orang yang sentiasa melihat perubahan-perubahan revolusi yang berlaku di dunia ini. Namun begitu, bagaimana dia boleh merasai ketenangan dengan suatu perkara dunia ini? Aku heran juga ke atas orang yang mengetahui bahawa takdir itu adalah benar. Apa yang ditakdirkan pasti akan diperolehi. Namun begitu, mengapa ia bersusah payah? Keluh kesah. Hadrat Amir Muawiyah radhiyallahu anhu telah didatangi oleh seorang warak dari bandar Najran yang berusia 200 tahun. Masa tu umur 200 tahun. Wallahu a'lam lah. Amir Muawiyah bertanya kepadanya, kamu telah lama melihat dunia. 200 tahun umur dah. Bagaimana keadaannya yang telah kamu lihat? Beliau menjawab, kesenangan berapa tahun, lepas itu kesusahan berapa tahun. Setiap siang dan malam ada yang lahir, ada yang mati. Jika sekiranya tiada kelahiran, maka dunia akan berakhir. Sebab salah silah kematian itu adalah dia mati ya. Adalah gitu sama ada. Jika kematian berhenti, maka tidak akan ketinggalan ruang untuk duduk di dunia ini. Jadi demi untuk keadaan pertengahan wajarlah berterusan lahir dan mati. Ada semua lahir mati. Dia boleh ramal lah, anak cucu dia mati ramal dah. Dia je hidup lama 200 tahun. Hadrat Muawiyah radhiyallahu anhu berkata, adakah apa-apa yang kamu hajati dah? Berajak ke apa hidup lama ni lah? Beritahulah jika ada apa-apa perkhidmatan yang boleh saya berikan kepada kamu. Syekh berkata, pulangkanlah umur saya yang sudah pulangkanlah umur saya yang sudah berlalu, atau tangguhlah kematian saya buat selama-lamanya. Amir Muawiyah radhiyallahu anhu berkata, itu saya tidak mampu buatlah. Dan menjawab, maka saya tidak ada apa-apa untuk meminta dari anda. Tak ada benda nak minta pada. Jadi begitulah dunia nak. Warak dari Bandar Najran. Warak dari Bandar Najran. 200 tahun umur dia. Hadrat Abu Sulaiman radhiyallahu anhu berkata bahawa orang yang hanya boleh bersabar dari ikut hawa nafsu di dunia ialah siapa yang hatinya sibuk dengan perkara-perkara akhirat. Jadi orang sabar tak ikut hawa nafsu ni kerana dia sibuk perkara akhirat lah. Malik bin Dinar rahmatullah alaih berkata, kita semua seolah-olah sudah buat perjanjian damai antara satu sama lain untuk sepakat cinta pada dunia, sehingga tiada siapa di kalangan kita yang sanggup menyuruh orang lain kepada kebaikan atau mencegah dari kejahatan. Malik bin Dinar kata gitu. Tidak mungkin sama sekali, kata. Allah Ta'ala akan biarkan kita berterusan dalam keadaan begini. Tidak diketahui bilakah azab akan turunkannya. Dia kata begitulah. Kata cara kepada suruh benda baik dan cegah benda muka ni, Allah akan tengok bala lah dah. Hadrat Hasan radhiyallahu anhu berkata bahawa siapa yang Allah Jalla wa'ala ingin kebaikan baginya, dia akan memberi sedikit sahaja dari dunia ini kepadanya. Lepas itu diberhentikannya. Bila habis barulah diberi sedikit lagi. Tetapi orang yang hina di sisi Allah, akan diberi dunia yang banyak. Salah seorang warak biasa mendoakan kepada Allah Ta'ala, wahai Zat yang Maha Suci yang menghalang langit dari terjatuh ke atas bumi, halanglah dunia dari datang kepada saya. Itu permintaan dia lah. Segala sebagai Hasan cucu Nabi ni, Hasan Basri, dia kena berbuh rahmatullah alaih sepatutnya dah. Muhammad Ibn Muqaddar rahmatullah alaih berkata, jika seorang itu sentiasa berpuasa dan tidak sekali-kali berbuka, sepanjang malam dia bertahajud tanpa tidur walau sekejap pun, banyak memberikan sedekah dari hartanya, berjihad di jalan Allah, dan juga menyelamatkan diri dari melakukan dosa,
Tetapi pada hari kiamat dia akan dibangkitkan dan disoal dan disuruh tunjuk sebab mengapakah perkara yang Allah Ta'ala beritahu hina itu. Dan dunia menjadi hebat pada pandangannya dan perkara yang Allah Ta'ala beritahu hebat iaitu akhirat tidak dirasa ini begitu hebat. Cuba rasa bagaimanakah akan terjadi keadaannya. Kemudian cuba bayangkanlah akan keadaan diri kita sendiri yang menghadapi penyakit kehebatan dunia dalam hati kita serta melakukan dosa lagi. Tak apalah, kita baca straight dah. Jadi nak syarah pun balik juga cerita ni, cerita dah. Abdullah Ibn Mubarak rahmatullah alaihi berkata, cinta pada dunia serta dosa menjadikan hati-hati manusia liar sehingga kata-kata kebaikan tidak sampai ke dalam hati. Jadi tidak dapat mempengaruhi hati. Kadang-kadang gitulah payah nak masuk dalam hati dah. Wahab bin Munabbih rahmatullah alaihi berkata bahawa sesiapa yang merasai sukacita dengan suatu benda dunia, maka perbuatannya itu bercanggah dengan hikmah. Dan siapa yang dapat menundukkan hawa nafsunya di bawah telapak kakinya, maka syaitan takut walaupun pada bayang-bayang orang itu. Ini pendapat ulama lah dia. Imam Syafi'i rahmatullah alaihi telah menasihati salah seorang saudara seagamanya. Dunia merupakan lumpur di mana kaki-kaki mudah tergelincir. Oleh itu, hendaklah kamu meletakkan kaki dengan penuh berhati-hati dan sentiasa takut akan kesilapan kakinya. Dunia merupakan satu rumah kehinaan. Kemuncak kemajuannya adalah kebinasaan. Penghuni-penghuni dunia mesti pergi ke kubur keseorangan juga. Perjumpaannya berakhir dengan perpisahan. Keluasannya ditujukan ke arah kesempitan. Berlebihannya mendatangkan kesusahan dan kekurangannya membawa kepada kemudahan. Jadi sentiasalah bertumpu pada Allah dan berpuas hatilah dengan rezeki yang diberikan oleh Allah. Jangan meminjam apa-apa dari simpananmu di akhirat demi untuk dunia. Jadi jangan melakukan sesuatu yang mengakibatkan bayaran dari simpanan pahala di akhirat. Di sana nanti akan menghadapi kesusahan. Sebab kehidupan di dunia ini ibarat satu bayang-bayang yang tidak lama lagi akan lenyap. Ianya umpama satu dinding yang sudah condong dan tidak lama lagi akan runtuh. Banyakkanlah amalan yang soleh dan kurangkanlah berangan-angan. Ibrahim bin Adham rahmatullah alaih telah bertanya kepada salah seorang, katakanlah kamu diberi 1 dirham dalam mimpi dan 1 dinar dalam keadaan jaga. 1 dirham dalam mimpi, 1 dinar dalam keadaan jaga. Yang mana satu lebih disukai olehmu? Orang tersebut menjawab, itu adalah perkara yang biasa saja. Dinar di waktu sedarlah lebih disukai oleh saya dah daripada 1 dirham dalam mimpi dah. Jadi Hadrat Ibrahim Adham rahmatullah alaih berkata, kamu berbohong. Apa yang kamu suka di dunia seolah-olah kamu suka sesuatu yang didapati dalam mimpi sahaja. Dan apa yang kamu tidak suka iaitu di akhirat seolah kamu menolak dalam keadaan sedar. Sepatutnya kita terima kalau kita kata keadaan sedar itu ialah kehidupan senang lah. Dunia ni bukan kehidupan senang, macam bayang-bayang saja. Macam dora dari tidur je kita dunia. Hanyut gitu dah. Jadi baiklah kita buat persiapan untuk negeri akhirat. Hadrat Yahya ibn Mu'az rahmatullah alaih berkata, 3 jenis manusia adalah cerdik. 3 orang jenis ni baru cerdik. Pertama, yang tinggalkan dunia sebelum dunia tinggalkan dia. Yang kedua, yang berbuat persiapan untuk memasuki kubur sebelum tiba masanya untuk masuk kubur. Yang ketiga, yang menghasilkan keredaan Tuhan sebelum berjumpa dengan Allah. Beliau berkata juga, dunia begitu teruk keburukannya sehingga keinginan untuk memperolehi dunia sahaja menjadikan kamu sibuk dalam urusan kamu tanpa mempedulikan ketaatan pada Allah. Jika hanya dengan keinginan untuk mendapatkan dunia sahaja menjadikan kamu lalai dari taat pada Allah, bagaimanakah keadaan yang akan berlaku jika sekiranya kamu benar-benar terperangkap dalam dunia? Bakar Ibn Abdullah rahmatullah alaih berkata, sesiapa yang ingin mengelakkan fikir dunia, elak fikir kuat mikir pasal dunia ni, setelah memperolehinya maka dia seolah menggunakan rumput kering untuk memadamkan api dia. Guna rumput kering nak pada api kat, katak rumput kering kau kuat terbakar dah. Gitulah. Bunda rahmatullah alaih berkata, apabila ahli dunia berbual-bual mengenai zuhud, maka fahamlah bahawa syaitan berjenaka dengannya. Dia oyak je nak suruh zuhud tapi dia tidak buat dah. Apabila dia ni sibuk dengan dunia dah. Seorang syekh berkata, wahai manusia, pada masa lapang kamu ini buatlah amalan yang soleh dan takutilah akan Allah. Janganlah terpedaya dengan harapan dunia yang panjang dan lupa pada kematian. Janganlah tertumpu pada dunia sedikit pun. Dia adalah penipu yang besar. Dia menghiaskan dirinya, dunia itu menghiaskan dirinya bagi kamu sehingga kamu menaruh angan-angan terhadapnya agar kamu terperangkap dalam fitnah dunia. Bagi suami-suaminya, dia mengambil perhiasan yang menarik sehingga seperti pengantin baru pada hari perkahwinan. Pandangan mereka menjadi terpaku di atas wajahnya. Hati mereka terpikat dengannya.
dan mereka menjadi jatuh cinta dengannya. Tetapi ketahuilah bahawa penipu yang jahat itu pernah membunuh kebanyakan pencinta-pencintanya. Begitulah dunia itu membunuh pencinta dunia. Ramai telah percaya padanya, telah ditinggalkannya tanpa pembantu. Lihatlah kepada dunia dengan pandangan yang dalam. Renunglah dengan pemikiran yang mendalam. Maka boleh kamu melihat bahawa ia adalah sebuah rumah di mana ada banyak kebinasaan. Penciptanya sendiri telah menerangkan keburukannya. Seorang bomoh mencipta satu ubat lalu mengisytiharkannya bahawa dalam ubat itu ada racun. Ubat ini boleh digunakan dalam kadar yang sedikit sahaja, seperti katakanlah 1 gram sahaja dah. Macam dadah lah, macam ubat sepeta apa gitu juga dah. Memang dia macam painkiller ni, dia sikit, dia macam dadah berbahaya. Kalau banyak jadi racun lah. Sikit je boleh guna lah. Jika seorang bodoh itu makan 1 kilogram lah daripadanya 1000 gram lah, maka sudah tentu dia akan mati dah. Gitulah. Berbuat demikian macam alkohol lah. Betul ke alkohol Haji? Alkohol ni sebenarnya bukan dalam arak je ada, dah dalam buah-buahan, dalam apa yang ada belakang dah. Cuma dia sikit tu dia bahaya lah. Dia banyak jadi racun lah. Mabuk tu kira keracunan lah. Berbuat demikian setelah mengetahui pengisytiharan dari bomoh yang menciptanya adalah suatu kebodohan yang tidak terhingga. Setiap perkara baru di dunia ini akan menjadi lama. Yang ni buruk belaka dah. Comel setahun mana kereta baru dah. Kereta Velfire ke Estima ke dah. Dulu Estima gila dah. Lah ni jatuh juga dah. Dan begitulah dah. Semua pemerintahan di dunia ini akan hancur. Dan setiap yang mulia di sini akhirnya akan menjadi hina. Berlebihannya menuju ke arah kekurangan. Kawan-kawan di dunia akan kehilangan. Segala kebaikan dunia ini akan terhapus. Semoga Allah Ta'ala merahmati kamu sekalian. Awasilah dari kelalaian dari diri kamu sendiri. Bangunlah kamu dari keadaan kamu yang sedang tidur sebelum manusia mula berbincang-bincang. Si anu sudah jatuh sakit atau berada dalam keadaan berputus asa. Panggil seorang bomoh yang baik. Panggillah seorang doktor yang pakar. Nak mati dah je dah. Kemudian doktor-doktor dan bomoh akan berolah-alik ke rumah kamu, tapi mereka akan gagal memberikan apa-apa harapan mengenai kehidupan kamu lagi. Kemudian akan kedengaran perbincangan orang ramai. Si anu hendak berwasiat tapi suaranya tidak didengari. Kini dia tidak mengenali siapa pun. Nafasnya sudah menjadi panjang. Dia mengalami kesakitan mati. Dia tidak dapat membuka matanya dengan sempurna. Dalam keadaan nazak ataupun sakaratul maut. Saudaraku, pada masa itu kamu akan mula merasai suasana akhirat. Tapi tidak berdaya untuk menerangkan apa-apa sebab lidah sudah gagal bergerak lagi. Saudara mara di sekeliling melihat serta menangis-nangis. Anak tampil ke hadapan, adik-beradik, isteri dan lain-lain bergila-gila datang di hadapan tapi lidah langsung tidak bergerak-gerak. Dan suara tidak terkeluar lagi. Sementara itu roh mula keluar dari anggota-anggota badan dan akhirnya ia keluar dan terbang ke arah langit. Saudara mara serta kawan-kawan mula membuat persiapan untuk mengkebumikan mayat kamu dengan segera. Mereka yang telah datang untuk menziarahi kamu setelah menangis sedikit menjadi diam. Musuh-musuh kamu rasa senang hati. Waris-waris mula membahagikan harta peninggalan kamu. Dan si mati tertangkap dalam amalannya sendiri. Inilah hakikat kehidupan dunia ini yang sementara. Dalam sepucuk surat dari Hadrat Hasan Basri rahmatullah alaih kepada Amirul Mukminin Hadrat Umar ibn Abdul Aziz rahmatullah alaih. Selepas pujian bagi Allah Jalla wa'ala serta selawat kepada Rasulullah SAW, beliau menulis, dunia merupakan tempat persinggahan sahaja dan bukanlah tempat untuk menetap serta bermustautin. Disebabkan sedikit kesilapan yang telah dilakukan oleh Hadrat Adam AS semasa berada dalam syurga, maka beliau telah dihantar ke sini sebagai satu hukuman. Jadi sebenarnya dunia ini merupakan penjara sahaja. Oleh itu hendaklah kita senantiasa takut. Bekalan dunia yang sebenar adalah ditinggalkan kecintaan dunia. Kekayaannya adalah kesempitan. Di dunia yang orang kaya yang sebenar kelihatan miskin. Dunia ini senantiasa membinasakan orang. Sesiapa yang menyayangi dunia, maka dunia menghinakan dia. Sesiapa yang cuba mengumpulkan dunia, maka dunia menjadikan dia berhajat kepada orang lain. Dunia merupakan satu jenis racun yang manusia memakannya lalu binasa. Hendaklah kita menghabiskan tempoh hayat di sini seperti seorang pesakit luka yang berpantang dari setiap perkara agar cepat pulih dari lukanya, dan ubat yang pahit itu dimakan supaya penyakit tidak berpanjangan. Hendaklah kita berwaspada dari penipu, penjahat dan pengkhianat ini yang menghiaskan diri untuk menarik penumpuan orang lalu memerangkapnya dalam musibah. Dia melihati orang ini dan menimbulkan harapan untuk dimilikinya dengan bermacam-macam perhiasan seperti pengantin baru. Pandangan yang terpaku di atas wajahnya yang dibuat menarik dengan make-up
hati mereka terjatuh kepadanya sehingga orang menjadi berkesanggupan untuk membuat apa saja demi untuk memilikinya. Tetapi sehina ini dunia tetap bermusuh dengan setiap orang. Perkara yang amat mengherankan ialah tiada orang yang berada di dunia mengambil iktibar dari mereka yang sedang berangkat dari sini. Dalam keadaan tertipu dan dikhianati oleh dunia dan tidak juga mereka yang datang. Kemudian mengambil pengajaran dengan mendengar hal-hal ehwal mereka yang terdahulu. Yang mati ke apalah, tak ada amal Dan tidak juga orang yang mendengar firman-firman Allah Ta'ala mengenai dunia ini mengambil nasihat serta berpegang dengannya. Peminat-peminat dunia apabila melihat akan hasrat mereka sedang tercapai, maka mereka pun terpedaya, tertipu dan terlibat dalam kedurjanaan sambil melupakan negeri akhirat yang sebenar. Sehinggalah hatinya menjadi sibuk dengan dalam urusan dunia dan kakinya tergelincir dari jalan akhirat. Jalan menuju akhirat yang benar. Akibatnya Allah tidak lain, tidak bukan kecuali kerisauan dan kesesalan yang tidak berfaedah lagi. Kesakitan mati, kebimbangan untuk dunia mengelilinginya serta ia dikuasai oleh kerisauan kerana kehilangan segala-galanya dari miliknya di dunia. Hasrat peminat dunia tidak sekali-kali dapat tercapai dan tidak sekali-kali dia selamat dari kesusahan. Sehingga tanpa persiapan dengan bekalan-bekalan dia terpaksalah pergi dari alam ini dan tanpa persiapan dia sampai ke alam akhirat pula. Wahai Amirul Mukminin, hendaklah kita elakkan diri kita daripada dunia dan ketika paling gembira pun patut kita menangis sebanyak-banyaknya. Orang yang percaya pada dunia apabila merasai gembira sedikit, maka sudah pasti dia akan terperangkap dalam suatu musibah. Orang yang puas hati dunia adalah yang tertipu dan orang yang menerima keuntungan di dunia melebihi keperluan pasti akan mengalami kerugian. Kesenangan di dunia terpaut dengan kesusahan dan kemuncak wujud dunia adalah fana dan sementara dah akan musnah lepas di dunia. Perasaan gembira di dunia terlipat dengan kesedihan. Nah, gembira-gembira tu ada sedih belakang je. Sedih-sedih ada gembira pula dah. Gitulah dunia dah. Perasaan gembira di dunia terlipat dengan kesedihan. Apa yang sudah lepas tidak akan datang semula dan apa yang akan datang tidak pula diketahui akan rupa bentuknya. Harapan-harapan di dunia adalah palsu semata-mata. Cita-citanya sia-sia sahaja. Yang kelihatan bersih dunia pada hakikatnya adalah kotor. Kemewahan dunia merupakan hasil usaha sekeras-kerasnya. Manusia sentiasa dalam keadaan berbahaya di dunia. Jika seorang itu mempunyai akal dan ia berfikir secara mendalam, maka ia akan memahami bahawa kesemua nikmat-nikmat di dunia adalah berbahaya dan sentiasa terdedah kepada malapetaka. Walaupun Allah Ta'ala yang merupakan penciptanya tidak pernah mengisytiharkan apa-apa keburukan dan keaiban dunia, namun keadaan penipu itu sudah cukup untuk mengejutkan yang tidur dan menyedarkan yang lalai agar berhati-hati dengan dunia. Balhal Allah Ta'ala sendiri telah memberikan amaran mengenainya dan telah menasihati berkenaan dengan dunia bahawa di sisi Allah ia tiada nilai dan bahawa setelah menciptanya tidak pernah melihat kepadanya dengan pandangan rahmat. Berserta dengan semua khazanah dunia ni, dunia pernah mendatangi baginda Rasulullah SAW lalu menawarkan dirinya untuk berkhidmat kepada baginda. Tetapi baginda tidak menerimanya dan tidak meminatinya. Baginda tidak sanggup berbuat demikian yang tidak sehala dengan kehendak Allah Ta'ala. Baginda tidak mencintai perkara yang dibenci oleh penciptanya. Baginda tidak meninggikan darjatnya dengan memilihnya sebab Allah Ta'ala sendiri telah menetapkan kedudukannya yang hina. Itulah sebabnya Allah Ta'ala sengaja menjauhkannya dari hamba-hambanya yang soleh dan memberi keluasannya kepada musuh-musuhnya. Setengah orang terpedaya apabila melihat keluasannya pada musuh-musuh Allah, yakni orang-orang dan salah faham dengan mengatakan bahawa Allah Ta'ala memuliakan orang-orang kafir. Mereka sebenarnya melupakan satu kenyataan, iaitu bagaimanakah perlakuan Allah Ta'ala terhadap kekasihnya. Penghulu semua Nabi-Nabi, Hadrat Muhammad Rasulullah SAW, berkenaan dengan dunia sehingga beliau terpaksa mengikat batu di perutnya yang mulia itu. Tadi Nabi sendiri tu kekasih Allah yang paling Allah sayang, tapi Allah pun tak beri dunia dah. Tak ada nilai di dunia dah. Kalau dunia tak ada nilai, mesti dia beri pada Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah SAW menukilkan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada Hadrat Musa AS. Apabila engkau mula menerima keluasan, maka fahamlah ia datang sebagai dunia itu datang sebagai balasan suatu kesalahanmu. Dan apabila kamu menerima kesempitan, maka katakanlah ciri-ciri solehin sedang mendatangimu. Inilah kalau benda senang kita takut ujian dah. Takut benda tu ujian lah, takut kita terbabas. Tapi kalau kita sempit, maka kita kena sabar dan kita anggap ciri-ciri solehin, ciri orang soleh kita sedang hadapi dah.
Jika siapa hendak mengikuti jejak langkah Nabi Isa AS, maka kata-katanya seperti berikutnya. Lauk bagiku adalah lapar. Yang ini semasa lapar, roti sahaja ku rasa lazat seperti orang yang rasanya lazat dengan lauk dia. Makanlah roti sahaja, sedap dah. Ketika kau lapar dah. Ciri-ciriku adalah takut akan Allah Ta'ala. Pakaianku soft, iaitu bulu kambing dan biri-biri. Ketika sejuk, kupanaskan tubuh dengan sinar matahari. Lampuku cahaya bulan. 12 kakiku merupakan kenderaanku. Makanan serta buah-buahan bagiku adalah rumput yang tumbuh di muka bumi. Ketika bangun subuh, aku tidak memiliki apa-apa. Di sebelah petang pun aku tidak memiliki apa-apa. Dan di seluruh dunia tiada siapa yang lebih kaya, tidak berhajat kepada siapa dariku. Ini kata-kata Isa. Tahulah Isra'iliyat betul ke tidaknya. Banyak lagi kata-kata dari Anbiya alaihimussalam, sahabat-sahabat radhiyallahu anhum dan wali-wali Allah rahmatullah alaihim yang terdapat dalam kitab-kitab. Di sini perlu kita memahami satu perkara dengan sebaik-baiknya, bahawa kehidupan yang sebenar, yang terpuji dan yang digalakkan ialah apa yang diketahui dari kata-kata mereka itu. Tetapi berserta dengannya perlu kita pertimbangkan keadaan anggota-anggota tubuh kita serta kemampuannya. Sejauh mana kita boleh menahan mengikut daya tahan tubuh kita, setakat itulah patut kita berusaha untuk menuruti jejak langkah mereka. Di mana daya tahanan kita lemah, maka haruslah kita memberi kelonggaran kepada kelemahan kita. Kami menukilkan hal awal mereka ini dengan tujuan agar sekurang-kurangnya dapat terbentuk kefahaman kepada kita bahawa itulah merupakan teladan kehidupan yang sebenar. Nak suruh teladan, jangan bukan berluak 100% pun orang soleh, nabi-nabi gitu dah. Kita tak sampai tahap mereka dah. Tak suruh faham jangan. Untuk bentuk kefahaman pada kita bahawa itulah merupakan teladan kehidupan yang sebenar dan sepatutnya. Kehidupan yang kita jalankan hari ini adalah kerana kita menjadi terpaksa. Disebabkan keuzuran dan kelemahan kita sendiri. Kelonggaran diberi kepada kehidupan kita hari ini juga satu keperluan juga. Umpamanya seperti berbuka puasa oleh pesakit. Peraturan yang sebenar lagi sepatutnya ialah berpuasa pada bulan Ramadan yang mubarak ini. Tapi jika seorang itu tidak berdaya untuk berpuasa atau tabib doktor memberitahu bahawa berpuasa dalam keadaannya boleh memudaratkan kesihatannya, maka terpaksalah ia untuk berbuka puasa. Tetapi perkara yang sebenar adalah berpuasa di bulan Ramadan itulah yang diperintahkan oleh Allah, yang digalakkan dan yang merupakan maksud perintah Allah. Seseorang itu dalam keadaan terpaksa berbuka puasa kerana penyakit akan merasai dirinya bernasib malang dan benar-benar sedih. Sebagai seorang yang benar-benar beriman akan cuba sedaya upaya untuk berpuasa, serta ia merasa senang hati jika ia dapat berpuasa. Sebagai seorang benar-benar beriman akan cuba sedaya upaya untuk berpuasa, serta ia merasa senang hati jika dapat berpuasa, walaupun diberi kebenaran rukhsah tak puasa pun dia akan puasa lah. Demikianlah patut menjadi perasaan kita terhadap tahap kehidupan kita, walaupun kita tidak dapat mengikuti jejak langkah mereka orang soleh tu disebabkan kelemahan kita, tapi seharusnya kita cubalah sedaya upaya untuk hidup sederhana setakat yang kita terdaya dah. Pada masa yang sama kita perlu insaf, perlu sedar bahawa yang betul adalah tahap hidup baginda Rasulullah SAW, Nabi-Nabi alaihissalam dan wali-wali Allah yang kata-kata mereka telah kita baca tadi. Di samping itu perlu kita ingat dalam hati kita akan hakikat dunia dengan sungguh-sungguh. Itu paling kurang dah. Dalam keadaan kita yang tidak berupaya dan terpaksa untuk terlibat dalam urusan-urusan dunia, juga patut kita menjadi orang yang yakin bahawa dunia tidak ada nilai sedikit pun. Keyakinan serta kefahaman demikian tidak sukar, sebab tiada apa-apa alasan yang munasabah untuk kita menghargai dan memuliakan dunia yang hina ini. Imam Ghazali rahmatullah alaih berkata, dunia sangat cepat akan fana, akan musnah. Ia akan berakhir dalam masa yang tidak lama lagi. Walaupun ia berjanji bahawa ia akan berkekalan, tetapi ia tidak pernah menepati janji dan pasti akan mungkir janji. Apabila kamu melihat padanya, kamu akan merasakan ianya tetap di satu tempat, tetapi sebenarnya ia sedang bergerak-gerak dengan laju. Tapi gerakannya tidak dirasai kecuali ketika ia sudah berakhir. Umpamanya seperti satu bayang yang sentiasa bergerak-gerak, tapi pergerakannya tidak dirasai. Satu ketika, apabila dibincangkan mengenai dunia di hadapan Hadrat Hasan Basri rahmatullah alaih, maka beliau berkata, ahlamu naumin aw qazillin zail, innal labibu bimisliha la yukhda'. Umpamanya seperti mimpi bagi orang yang sedang tidur dunia ni, atau bayang-bayang sedang bergerak saja masa dunia ni. Orang yang berakal tidak dapat diperdaya dengannya, tidak anggap tidur tu sebagai kehidupan yang sebenar. Macamlah dunia ni, kita sebagai Islam tidak boleh anggap dunia ni macam kehidupan sebenar.
Anggaplah macam mimpi je kita dalam keadaan dunia ni lah. Hadrat Imam Hasan radhiyallahu anhu biasanya membaca syair berikut. Ni cucu Nabi sungguh ada tak? Imam Hasan lah. Dia kata apa? Dia pun ada usul lah. Dia setengah lama bahas lah imam ni apa bubuh daripada Imam Hasan, Hussein tak? Ali ke apa dah. Tak bubuh kepada Imam Abu Bakar tak sebut, Imam Umar tak sebut, Imam Usman tak sebut, apa dah. Nanti pada usul-usul Syiah Tasyayyu' juga dah. Dia masuk dalam kitab-kitab ahli sunnah, ulama sunnah pun dah. Gitu dah. Nak guna dah. Saling pengaruh mempengaruhi. Hadrat Imam Hasan radhiyallahu anhu biasanya membaca syair berikut. Ya ahla ladzat dunya la baqa' laha. Inna ghitiraran bizilli zailin humq. Wahai mereka yang menggemari kelazatan dunia, duniamu tidak akanlah kekal. Terpedaya dengan bayang-bayang yang bergerak hanyalah kebodohan. Dunia ni macam bayang-bayang, macam kita dalam mimpi ke apa dah. Yunus ibn Ubaid rahmatullah alaihi berkata, aku telah memahamkan hatiku satu perumpamaan mengenai dunia begini. Iaitu katakanlah salah seorang sedang tidur sambil bermimpi banyak perkara yang baik dan buruk. Dalam mimpi lah dah. Tiba-tiba matanya terbuka, maka segala yang ia lihat dalam mimpi pun lenyap. Terus dah. Kahilah terus dalam mimpi dah. Demikianlah manusia di dunia ini sedang tidur dan melihat segala-galanya dalam mimpi. Apabila ia telah meninggal dunia, barulah matanya terbuka serta ia akan melihat tiada keseronokannya dunia dan tiada juga kesedihannya. Macam dia mati tu baru dia baru berasa hidup dunia ni macam tidur lah. Kalau kita hidup lagi, tidur tu umpamanya orang yang mati tu merasa hidup dunia ni macam dalam tidur je. Dikatakan bahawa satu ketika Hadrat Isa AS telah melihat dunia dalam kasyaf. Beliau melihat rupa dunia seperti seorang perempuan yang tua, giginya pun tercabut kerana usianya terlalu tua. Dengan pakaiannya, perhiasannya nampak seperti pengantin baru. Hadrat Isa AS bertanya kepadanya, selama ini sudah berapa kalikah kamu sudah berkahwin? Sekarang pun pakaian-pakaian dan perhiasan seperti pengantin. Dia menjawab tidak terhitung bilangannya dah. Banyak kali nikah dah. Tak laki ramai ke apa dah. Hadrat Isa AS bertanya, apakah mereka semua mati atau sudah menceraikan kamu? Dia menjawab, aku sudah bunuh mereka sekalian. Dunia dia kata dah. Beliau berkata, celakalah bagi bakal-bakal suamimu yang tidak mengambil pengajaran daripada bakal-bakal suamimu. Bagaimana kamu telah membunuh mereka seorang demi seorang? Inilah perkara yang sebenar, iaitu dunia merupakan seorang perempuan tua yang menghiaskan dirinya dengan pakaian menarik serta barang-barang perhiasan. Melihat kecantikannya yang zahir itu, manusia terperdaya. Padahal itu orang dah huduh. Apabila dia mengetahui akan hakikat dunia ni, lalu mengangkat tirai dan wajahnya, barulah dia dapat melihat rupanya yang huduh sebenarnya dunia ni. Hadrat Ibn Zayyad rahmatullah alaih berkata, dalam mimpiku aku melihat seorang perempuan yang terlalu tua dan memakai pakaian menarik serta perhiasan yang cantik. Orang ramai berkumpul di kelilingnya dan melihatnya dengan penuh kegairahan. Aku telah mendekatinya. Setelah aku melihatnya dari dekat, maka aku amat heran. Mengapa orang ramai yang melihatnya dengan penuh kegairahan? Dalam mimpi aku bertanya kepadanya, siapa kamu? Dia pula bertanya, tidakkah kamu kenal aku? Aku menjawab, tidak, aku tidak kenal kamu. Katanya, akulah dunia. Maka aku berkata, semoga Allah lindungi aku dari dirimu. Dia berkata, jika hendak dilindungi oleh Allah dari aku, maka hendaklah kamu benci terhadap dinar, dirham, wang ringgit. Dia kata begitulah mimpinya. Hadrat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata bahawa pada hari kiamat dunia akan dibawa di padang mahsyar, dalam rupa seorang perempuan yang terlalu tua. Hodoh, gigi terkeluar dan mata berwarna biru tenggelam dalam lubang mata. Teluk ke dalam dah mata dia. Manusia akan ditanya, apakah kamu sekalian kenal siapakah ini? Mereka akan menjawab, semoga Allah lindungi kami, apakah balik ini? Maka mereka akan diberitahu, inilah dunia yang telah menyebabkan kamu membunuh, berebut, memutuskan silaturahim dan menaruh hasad dan dengki antara satu sama lain di dunia. Dan dialah kamu sekalian pernah saling membenci antara satu sama lain. Inilah dunia telah menjadikan kamu terpedaya. Kemudian perempuan tua itu akan dicampak ke dalam api neraka Jahannam. Dia akan menjerit, tolong berikan aku sahabat-sahabatku. Jadilah mereka yang telah mengikori aku bersamaku di sini. Maka Allah Ta'ala akan mengarahkan agar mereka yang telah mengikorinya menjadi sahabatnya di dalam neraka Jahannam juga. Sepatutnya manusia berfikir bahawa dia melalui 3 peringkat zaman. Satu adalah dari ketika alam ini ia diciptakan sampai ke waktu ia lahir ke dunia. Alam itulah alam roh lagi dah. Yang keduanya masa selepas ia mati sampai ke zaman selama-lamanya. Di antara kedua-dua zaman ini terletak zaman yang ketiga, iaitu masa dia dilahirkan sampai ketika mati.
Tempoh masa ini jika dibandingkan dengan zaman permulaan yang lama, iaitu zaman roh tu lama dah. Dan zaman terakhir, akhirat tu lama, maka dia boleh difahami betapa sedikit sahaja akan tempoh zaman pertengahan ini tu zaman kita hidup atau dunia ni. Sebab itulah pernah baginda Rasulullah SAW bersabda, apakah kaitan kepentinganku dengan dunia? Aku umpama seperti salah seorang bermusafir dalam panas terik lalu melihat sebatang pokok. Ia duduk berehat sekejap di bawah teduhan pokok tersebut. Kemudian aku akan tinggalkan pokok itu di situ dan berjalan ke hadapan. Jadi hak ni sahih dah. Hak ni kita rajin dengar hadis ni. Hak ni Nabi buat perumpamaan jauh lebih mudah faham daripada orang lain cerita sebenarnya. Nabi kata kita ni musafir, kita pokok ni tu di antara dunia dah. Kita rehat, kita jalan nak musafir nak pergi lain. Adalah tempat berehat, R&R lah tempat kita kalau kita lah ni. Zaman dulu kan, ya ada pokok lah. Itu macam R&R semata. Dia gerehat situ semata. Lepas tu sambung perjalanan balik lah. Jadi kalau orang je fikir R&R tu macam rumah je sendiri, pakai beranak pinak situ, bukan dia ni. Itulah sepatutnya. Nabi buat perumpamaan. Dunia ni sebenarnya semata sangat. Seolah kita berehat seketika sebelum kita menyambung perjalanan untuk menuju ke negeri akhirat yang lama lagi dah. Perkara yang sebenar ialah jika seorang itu melihat pada dunia dengan pandangan seperti yang diberitahukan oleh baginda, maka sudah tentulah dia tidak akan memberi tumpuan kepada dunia sedikit pun. Dan dia tidak akan mempedulikan sama ada tempoh masa yang begitu sedikit habis dalam keseronokan atau penderitaan. Satu ketika baginda Rasulullah SAW melihat seorang sahabat radhiyallahu anhu sedang mendirikan sebuah rumah, maka baginda bersabda kepadanya, mati lebih hampir padamu dari rumah ini. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, orang dunia adalah seumpama orang yang berjalan dalam air. Adakah siapa yang berjalan dalam air tetapi kakinya tidak basah? Hadis ini membuktikan kejahilan orang yang mengatakan bahawa dia menikmati dunia pada jasadnya sahaja dan hatinya bersih dari dunia. Dia mengaku. Mereka menganggap hubungan hati mereka dengan dunia sentiasa terputus walaupun mereka menikmati dunia. Jiwa-jialah. Dan jika ini merupakan satu jenaka syaitan terhadap mereka. Bahkan jika sekiranya dunia dirampas dari orang sedemikian, maka sudah tentu dia akan menderita kegelisahan kerana perpisahannya dengan dunia. Tiba dia kena bala ke apa, siapa buflih ke apa. Sesak mula, dia menyetok tak mudah. Jadi seperti mana kaki pasti akan basah jika berjalan dalam air, begitulah hati pasti akan menjadi gelap dan kotor jika bergaul dan sibuk dengan dunia. Hadrat Isa AS berkata, aku hendak memberitahu kamu akan satu hakikat, iaitu seperti mana seorang pesakit kerana kesakitan penyakit tidak akan ada selera makan. Begitulah ahli dunia tidak merasai kemanisan dalam ibadatnya. Dan seperti mana binatang jika lama tidak ditunggang sebagai kenderaan, maka ia menjadi keras kepala serta kehilangan adat pengangkutan penunggang. Macam nate kak, keldai kau gapo ni, uta kau, kuda kau kena naik sama. Kata naik tu, ia jadi nama tu jadi tak biasa pula dah. Jadi kerah lah, tak boleh nak nyetok lah, tak boleh nak naik atas belakang dia lah. Begitulah jika hati tidak dijadikan lembut melalui ingatan pada mati serta bermujahadah dalam beribadah, maka ianya menjadi semakin keras serta kotor. Satu perkara lagi yang benar aku hendak menyatakan, iaitu selagi tidak terkoyak sebuah maskizah yang berkusan dibuat dari kulit kambing, adalah bekas yang paling baik untuk diisi dengan madu atau air dan lain-lainnya. Tapi apabila sudah terkoyak, tidak lagi dapat diisi madu. Begitulah keadaan hati, selagi ia tidak dirosakkan dengan menuruti hawa nafsu, tamak halaba, atau selagi ia tidak dijadikan keras melalui hidup mewah, maka ia merupakan bekas hikmah. Di samping itu, satu perkara lagi patut diingati bahawa kemewahan dunia buat sementara waktu dirasai lazat. Tetapi semasa meninggalkan dunia, ia akan dirasai pahit dan amat jadi benci. Lepas tu, ulama menulis bahawa sebanyak mana kesibukan serta kaitan cinta dengan kesemua kemewahan dan kelazatan dunia, maka sebanyak itulah kesemua ini akan dibenci pada masa mati nanti dah. Tak cara dah dunia mewah gapo yang akan dibenci. Hal ini diumpamakan dengan makanan, iaitu makanan lazat yang dimasak dengan minyak sapi yang paling sedap, baunya akan bertukar menjadi bau yang paling busuk sekali apabila menjadi najis. Makan sedap tak mudah masuk ke mulut dia, tapi dia jadi najis sangat-sangat busuk dia. Padahal makanan sederhana tidak menyebabkan bau busuk yang begitu kuat. Dan setelah kesemua perbincangan di atas, hendaklah kita memahami dengan baik apa itu dunia yang begitu banyak keburukannya. Telah dinyatakan dalam Al-Quran dan hadis-hadis. Patutlah kita fahami dengan baik bahawa segala hal ehwal yang berlaku pada manusia sebelum ia mati, yakni semasa ia hidup dikatakan dunia.
Dan segala yang berlaku selepas ia mati dikatakan akhirat. Perkara-perkara yang berkenaan dengan dunia boleh dibahagikan pada 3 bahagian. Pertama, perkara-perkara seperti ilmu agama dan amalan-amalan yang dilakukan semata-mata kerana Allah, yang akan bersama orang yang mati. Kedua-duanya dikatakan sebagai akhirat, dan agama bersih bukanlah dunia. Walaupun dia buat di dunia, perkara-perkara agama ni jadi berkala akhirat dah. Walau bagaimanapun di dalam perkara ini manusia boleh merasai kelazatan. Sesiapa yang merasai lazat dalam perkara ini, maka demi untuk urusan perkara ini ada kalanya mereka menangguhkan makan, minum, tidur, kahwin dan lain urusannya. Kerana sibuk dengan ngaji ilmu agama ke, kerana apa, beribadah ke, macam-macam lah dah. Namun demikian kedua-dua perkara ini adalah berkenaan dengan akhirat belaka dah. Yang kedua dah, bahagian kedua yang bertentangan dengannya ialah kelazatan maksiat serta berlebihan dalam benda-benda yang dibenarkan oleh syariah sampai ke tahap pembaziran. Seperti menghimpunkan emas dan perak, binatang-binatang yang banyak dah. Mahligai-mahligai yang tinggi-tinggi dah. Dia ni tak duduk mana dah. Pakaian-pakaian yang menarik dan banyak makanan-makanan yang lazat, kesemuanya adalah dunia, seperti mana amaran terhadapnya telah berlalu sebelum ini. Yang ketiganya, bahagian ketiganya adalah di antara kedua-duanya, iaitu apa-apa keperluan dan membantu dalam urusan akhirat, seperti makanan sekadar keperluan, tidur dan pakaian yang biasa mengikut keperluan musim panas serta musim sejuk, dan setiap perkara diperlukan untuk menjaga kesihatan dan nyawa seseorang. Perkara-perkara ini membantu perkara di bahagian pertama, bahagian akhirat lah. Kesemua ini bukanlah dunia, tetapi ada hubungan dengan akhirat di dalam urusan agama, tapi syaratnya mesti sekadar apa yang benar-benar diperlukan sahaja dan yang memberi kekuatan untuk kerja-kerja agama. Perkara yang samalah menjadi dunia jika tidak memenuhi syarat dan atau digunakan semata-mata mengikut kehendak hawa nafsu dah. Perkara akhirat pun jadi dunia dah kalau dia guna kerana hawa nafsu dah. Apa dah nampak mengajar ke tapi nak suruh jadi selebriti ke, suruh puji dah. Tapi suruh jadi kaya dah. Kerap kali aku telah mendengar satu kisah dari bapakku, nawarallahu marqadahu dah. Seperti berikut dah. Salah seorang terpaksa pergi ke Panipat untuk satu urusan yang amat mustahak. Dalam perjalanan ke Panipat, terletak sungai Jamuna, tempat dia intinya ni dah. Yang pada ketika itu kebetulan menjadi begitu ganas sehingga tidak dapat menyeberangi dengan menggunakan sampan. Orang itu dalam keadaan yang amat duka cita dah. Orang ramai telah berkata, kamu boleh meminta pertolongan dengan seorang ahlullah yang tinggal di hutan. Kamu ceritalah masalah kamu. Sebab kalau cara biasa tidak ada cara. Jika sekiranya dia menunjukkan jalan kepada kamu, masalah kamu akan selesai insya-Allah. Bila kamu jumpa ahlullah itu, maka mula-mula beliau akan marah. Dia tidak akan mengaku bahawa beliau mampu menunjuk jalan yang lain. Tetapi janganlah kamu berputus asa. Maka orang tersebut pun telah pergi berjumpa ahlullah tersebut dalam satu pondok kecil di hutan, di mana beliau bermastautin bersama keluarganya. Sambil menangis kuat, dia menerangkan masalahnya bahawa esok adalah tarikh yang muktamad, dia mesti hadir di mahkamah untuk perbicaraannya. Tapi tiada upaya untuk sampai ke sana kerana keganasan Jamuna ni lah, sungai tu dah. Seperti biasa bila telah ingkar serta marah, apa yang saya boleh buat? Adakah apa-apa dalam bidang kuasa saya? Tapi orang itu dengan sangat merendahkan dirinya memujuk-mujuk dan merayu-rayu kepada beliau supaya memberikan pertolongan. Akhirnya beliau berkata, pergilah beritahu kepada Jamuna bahawa kamu dihantar oleh seorang yang tak pernah makan apa-apa dalam sepanjang umurnya dan juga tidak pernah bersetubuh dengan isterinya. Ngagu cerita ni lah. Dan itu telah pergi dan membuat sebagaimana yang telah diberitahu. Maka air sungai Jamuna serta merta bertenang hingga berhenti mengalir. Orang itu melintasi Jamuna sampai ke seberang, barulah Jamuna menjadi ganas muda. Ini cerita dia. Tapi setelah orang itu pergi dari tempat Allah itu, maka isteri beliau mula menangis sambil berkata, kamu telah menghina ke aku, memburuk-buruk ke aku. Kamu kata kamu tidak pernah makan apa-apa dalam sepanjang umur kamu, sedangkan badan kamu sebesar gajah. Itu tidak mengapa sebab itu berkenaan dengan diri kamu sendiri. Mengenai diri sendiri, bolehlah kamu berbohong. Tapi kenapa kamu berdusta mengenai aku? Kenapa kamu kata kamu tidak pernah bersetubuh dengan isteri? Bukankah artinya adalah anak-anak yang sedang bergerak di sini semuanya anak haram? Ada, kata begitu, bini yang mengepek dia dah. Ni anak ramai-ramai ni, anak siapa dia? Kata tak pernah setubuh dah. Mula-mula masyayikh itu berkata kepada isterinya, apa yang aku telah cakap itu tidaklah kena mengena dengan kamu. Apabila aku mengaku bahawa mereka ini adalah anak kandung aku, maka tiada apa-apa kehinaan bagimu. Tetapi oleh kerana isterinya tidak berhenti-henti dari menangis-nangis sambil berkata-kata, kamu sudah menjadikan aku mangsa tohmahan zina. Maka beliau pun berkata, dengarlah dengan penuh perhatian.
Aku tidak pernah makan kerana lapar atau kehendak hati aku, tapi aku makan dengan niat untuk memperolehi kekuatan supaya boleh beribadah kepada Allah dan ikut kehendak Allah. Jadi makan tu bukan kerana nafsu, nak suruh sedap makan ke apa tak, tapi nak beribadah kan. Nak tunai perintah Allah kan. Dan semasa aku berjumpa dengan kamu, aku berniat untuk menunaikan hak kamu dan tidak pernah menyetujui kamu kerana kehendak nafsuku. Tu kisah dia lah. Bukan tak setubuh maksud. Gitu maksudnya. Wallahu a'lam dan cerita dia. Betul ke tak wallahu a'lam. Cerita atas cerita, mulut kata mulut dah. Kini marilah kita merenung kepada sebuah hadis baginda Rasulullah SAW yang menyokong kandungan kisah ini. Sabda baginda bahawa pada tubuh manusia terdapat 360 sendi. Setiap orang sebagai tanda syukur adalah bertanggungjawab untuk memberikan satu sedekah kepada setiap sendinya. Jadi ada tanggungjawab. Setiap sendi tulang-tulang kita ni wajib kita sedekah. Bayar ke Tuhan lah tak? Maka sahabat-sahabat radhiyallahu anhum bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang mampu membayar sedekah yang begitu banyak setiap hari tak? 360 tulang kena bayar berlaku banyak kali kan? 360 kali sedekah, letih tak? Baginda menjawab, jika di masjid ternampak air liur, menutupinya dengan tanah juga menyebabkan pahala. Seperti sedekah ni. Ya, kalau di masjid Nabi dulu, kalau ada kohok air liur ke apa, dia boleh tutup dengan tanah je kan? Maksudnya cuci masjid lah, cara tu dah. Buang sesuatu yang menyusahkan perjalanan-perjalanan daripada jalan juga sedekah. Contoh jalan tu ada rok, ada paku, ada duri, ada pokok-pokok dah je ketebel. Buang takut kena kereta-kereta orang dah. Tu sedekah dah. Dan solat duha adalah seumpama semua sedekah-sedekah itu. Solat duha ni dia boleh ganti semua amalan-amalan sedekah sunat dah. Oleh kerana itu, kerana kesemua sendi-sendi dipergunakan dalam solat, maka solatlah sedekah dari pihak semua persendian telah ditunaikan. Jadi kalau kita sembahyang duha, kita boleh bayar semua kewajipan kita, bayar ufti dia, bayar sewa lah. Anggota tubuh badan kita ni yang 360 tu kena bayar. Tiap-tiap hari 360 bayaran. Cara nak bayar tu ialah sembahyang duha 2 rakaat. Tu lamat-lamat je dah. Jangan tukar setengah orang duk bincang masalah murah rezeki dah. Betul lah ada kaitan fadilat kelebihan dia, tapi kena cerita hak ni dulu. Yang kena cerita ni, kita ni bukan nak kau murah rezeki kau ke apa, kita nak bayar sewa dengan Tuhan dah. Anggota tubuh badan kita, tulang-tulang sendi kita 360 sendi ni sepatutnya kita bayar ke Tuhan. Bayar ansuran lah, tiap-tiap hari kena bayar sebagai satu bayaran terhadap tulang-tulang sendi yang kita guna dalam hari ni. Dalam hadis lain telah dibincangkan seumpama perkara-perkara ini telah dinyatakan mengucap salam kepada orang dikira sedekah. Menyuruh orang kepada kebaikan juga sedekah. Mencegah dari perkara-perkara yang mungkar juga sedekah. Bersetubuh dengan isteri juga sedekah. Dan 2 rakaat solat duha menjadi pengganti ke semua ini sebab dalam 2 rakaat solat sedekah dari pihak semua persendian ditunaikan. Jika sembahyang duha habis perkara kebaikan kita buat tu kira sedekah lah ke. Pada solat duha 2 rakaat cukup 360 lah. Tak payah buat banyak perkara. Sahabat radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, seorang itu menyempurnakan kehendak nafsunya dengan bersetubuh, apakah itu pun menjadi sedekah? Baginda bertanya sebagai jawapan, jika sekiranya ia menyempurnakan kehendak nafsu itu di tempat yang tidak dibenarkan oleh syariah, bukankah mendapatkan dosa? Jadi boleh pahala juga dah. Abu Daud, yang ini seperti mana kelakuan haram, atau riwayat Abu Daud lah. Yang ini seperti mana kelakuan haram menyebabkan dosa, begitulah bersetubuh dengan isteri dengan niat menyelamatkan diri dari melakukan perkara haram pasti menyebabkan pahala. Demikian juga keadaan makan, minum, tidur, pakai pakaian dan lain-lain lagi menjadi ibadat dengan syarat dilakukannya dengan tujuan untuk taat pada perintah Allah Ta'ala. Setakat tu sahaja kali. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika, subhanakallah wa bihamdika, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.